Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak menentang Kejang Rangers. Pada perlawanan ini, Perak berjaya mengalahkan Kejang Rangers dengan keputusan 1-0 hasil jaringan daripada Hakimi. Yang mana gol tersebut dijaringkan pada extra time pada minit ke-101. Sepatutnya Perak dah boleh mengalahkan Kejang Rangers dalam 90 minit yang pertama. Tetapi disebabkan bahagian serangan kurang klinikal dan kurang membuat keputusan yang tepat untuk menjaringkan gol, maka Kejang Rangers berjaya untuk mengheret pasukan Perak yang hanya ada 15 pemain sahaja pada perlawanan semalam untuk berhempas pulas sehingga extra time habis. Namun begitu, tahniah untuk skuad Perak sebab mereka menunjukkan yang mereka masih lagi berjuang untuk memartabatkan nama pasukan Perak walaupun banyak menghadapi masalah daripada segi tidak dibayar gaji dan sebagainya. So, saya doakan untuk pasukan Perak supaya masalah mereka berjaya diselesaikan dan pemain boleh fokus untuk menambah baik dan improve mereka punya gameplay dan membawa Perak dalam saingan Liga Premier ke Liga Super pada season hadapan. Kita doakan yang baik-baiklah untuk pasukan Perak. Sebab untuk bakat-bakat pemain muda pasukan Perak pada perlawanan semalam, nampaknya mereka mempunyai corak permainan yang gambarkan mempunyai masa depan yang cerah lah. Seperti Akil, Hakimi dan sebagainya. Mereka ada masa depan yang sangat cerah untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Harap management buat keputusan dan cari kata putus untuk menolong pasukan Perak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang. Baiklah, bukan itu yang ingin kita bincangkan. Apa yang kita ingin sembang ataupun bercakap pada hari ini adalah tentang ulasan perlawanan di antara pasukan Perak dan juga Kejang Rangers. Okey, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Perak. Apakah benda yang boleh saya puji untuk pasukan Perak pada perlawanan ini? Yang pertama, yang boleh saya puji adalah tentang bahagian tengah pasukan Perak yang diketuai oleh Pavitrin, pemain nombor 8 pasukan Perak. Pada perlawanan ni, beliau adalah pemain tengah yang menarik perhatian saya. Sebab apa? Sebab daripada segi playmaker, dia boleh menggerakkan bola ke bahagian hadapan. Dia boleh create movement untuk pasukan Perak di bahagian tengah. Dan daripada segi offensive rate, dia juga sangat-sangat bagus. Dan dia boleh supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat-sangat bagus. Yang mana daripada passing accuracy, daripada segi vision, memang ada pada Pavitra ni. Jadi boleh dikatakan dia adalah general playmaker untuk pasukan Perak di bahagian tengah pada perlawanan semalam. Tetapi bukan itu sahaja kemampuan yang Pavitrin boleh buat. Pavitrin juga mempunyai kemampuan daripada segi defensif yang sangat bagus. Yang mana beliau boleh bermain sebagai CDM dengan sangat cemerlang. Beliau boleh mematahkan serangan pihak lawan. Jadi boleh dikatakan daripada segi menyerang dan juga bertahan memang seimbang untuk Pavitrin. Dan beliau telah memberikan kestabilan di bahagian tengah pasukan Perak ketika Perak menyerang dan ketika Perak bertahan. Jadi Pavitrin di bahagian tengah memang kunci utama untuk pasukan Perak semalam untuk bermain dengan ofensif. Kalau kita tengok di first half, banyak menyerang, hasil hantaran yang dilakukan oleh Pavitrin, dan ketika bertahan, Pavitrin lah orang yang akan organize ataupun memberi arahan dalam membentuk pertahanan ataupun struktur bertahan untuk pasukan Perak pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Perak. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Perak adalah bagaimana mereka punya short passing, bagaimana mereka punya open gameplay, bagaimana mereka punya true passing dan juga long ball yang dilakukan pada perlawanan semalam di bahagian serangan yang diketuai oleh Firdaus Sayadi, Roiza, Akil dan juga Hakimi. Yang mana pemain-pemain ini bermain dengan sangat cemerlang di bahagian hadapan. Mereka banyak create chances ataupun peluang yang sangat-sangat banyak untuk pasukan Perak di bahagian hadapan. Tetapi sayanglah apabila peluang-peluang yang ada tersebut gagal dimanfaatkan dengan begitu baik, dan ada juga yang dihalang dan juga dipatahkan oleh goalkeeper pasukan Kejang Rangers dan juga pertahanan pasukan Kejang Rangers. Tetapi daripada segi corak permainan di bahagian hadapan atau bahagian serangan, memang dah nampak yang Perak punya gerakan ataupun movement di bahagian serangan memang sangat menarik, ditambah pula bantuan daripada bahagian midfield yang diketuai oleh Pavitra tadi. Cumanya daripada segi menyudahkan peluang tersebut, Perak masih lagi gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjaringkan gol awal pada perlawanan
semalam. Yang ketiga, apa yang boleh saya komen adalah tentang Hakimi, yang mana pemain dia yang bernombor 9 di bahagian kanan. Beliau menunjukkan satu corak permainan yang menarik bagi saya. Daripada segi dribbling, ball control, maklumlah bekas pemain yang pernah berlatih di Manchester United Academy. So, boleh dikatakan corak permainan yang sangat menarik. Ball control, dan yang paling saya suka adalah beliau adalah pemain yang berkaki kiri. Yang mana kita boleh tengok apabila dapat bola, beliau akan cuba untuk cut in dan melakukan shooting dengan clean ball. Lebih kurang corak permainan macam Arjen Robben lah kalau kita tengok di bahagian kanan ni. Dan beberapa kali percubaan yang cuba dilakukan macam saya cakap tadi, tetapi sayanglah disebabkan kekentalan goalkeeper pasukan KJ Rangers pun susah juga untuk Hakimi menjaringkan gol. Tetapi dalam perlawanan ni, setelah berkali-kali mencuba, akhirnya Hakimi berjaya untuk menjaringkan gol selepas bola terbias hasil sepakan percuma daripada Farid Ghazali. Jadi itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Perak. Yang keempat yang boleh saya puji juga untuk Roy Izzat, dia yang bermain di bahagian kiri. Beliau juga bermain dengan baik daripada segi supply bola, tetapi corak permainan Roy Izzat di bahagian kiri berbeza sikit lah dengan pemain seperti Hakimi di bahagian kanan. Yang mana Roy Izzat adalah lebih kepada player yang suka untuk supply bola, mencari target man. Yang mana beliau mempunyai kualiti daripada segi passing dan juga crossing yang tepat ke dalam kotak penalti untuk disambut oleh Akil. Tetapi sayanglah apabila Akil pula gagal menyudahkan peluang-peluang tersebut dan gagal untuk memanfaatkan setiap hantaran yang dilakukan oleh Roy Izzat di bahagian kiri. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Perak adalah mengenai Akil lah. Akil menunjukkan kematangan sebagai seorang striker. Beliau daripada segi positioning bagus. Memang saya puji Akil daripada segi positioning bagus, daripada segi timing bagaimana beliau mengelak offside trap yang dilakukan pun sangat-sangat bagus. Ball control dan juga body serta fizikal beliau sangat-sangat bagus. Cumanya Akil perlu improve daripada segi decision making, yang mana beliau perlu membuat keputusan yang lebih cepat, sama ada untuk melepaskan bola, sama ada untuk passing ataupun shooting, dan beliau perlu lebih klinikal di bahagian hadapan. Maksudnya di sini beliau perlu perbaiki beliau punya finishing sahaja untuk menyudahkan peluang yang ada. Sebab semalam Akil Himan ni ada banyak peluang, tetapi sayanglah sayang beliau gagal manfaatkan peluang tersebut. Sebab dari segi ball control, pace, kelajuan semua dia ada, tetapi daripada segi finisher lah, bagaimana dia nak menyudahkan peluang tersebut sahaja yang perlu diperbaiki oleh Akil ni. Jadi untuk pasukan Perak, itu yang boleh saya puji lah, yang mana mereka perlu improve daripada segi finishing. Tetapi daripada segi movement, pergerakan, gameplay semua dah menarik. Mereka ada Pavitran di bahagian tengah, ada Hakimi di bahagian kanan, Akil di bahagian tengah, di bahagian striker, Roy Izzat di bahagian kiri, Firdaus Sayyadi sebagai attacking midfielder. Mereka perlu perbaiki mereka punya finishing sahaja, sebab mereka dah boleh create chances yang banyak tetapi gagal untuk sudahkan peluang tersebut. Itu yang perlu diperbaiki. Untuk KJ Rangers pula, semalam saya nampak KJ Rangers ni main macam terlalu menghormati pasukan Perak, yang mana mereka bermain tidak terlalu agresif dan tidak terlalu menekan pasukan Perak sehingga pasukan Perak berjaya untuk mendominasi game. Padahal pasukan KJ Rangers ada kelebihan daripada segi pemain-pemain yang muda, dan mereka juga ada kelebihan apabila mereka juga boleh tukar player sebanyak 5 orang, yang mana Perak tak boleh buat begitu sebab Perak ada 15 player sahaja, 2 keeper dan 2 player simpanan. Maka sepatutnya kelebihan tersebut digunakan oleh KJ Rangers. Tetapi sayanglah gerakan-gerakan KJ Rangers banyak tersangkut di bahagian tengah, dan boleh dikatakan percubaan yang dilakukan oleh KJ Rangers pun tak banyak ataupun tak ada yang menarik pada perlawanan semalam. Jadi boleh katakan KJ Rangers perlu memastikan yang bahagian tengah mereka lebih kreatif, boleh link up dengan baik di bahagian serangan, dan mereka perlu berani untuk attack pasukan lawan dengan menggunakan kemampuan individu mereka. Sebab mereka ada player yang laju dan sebagainya, sepatutnya boleh berani untuk beat pertahanan pasukan Perak lah. Tetapi semalam mereka macam teragak-agak bila nak attack tu, macam mereka takut-takut sikit. Tetapi secara overall, memang untuk defend department pasukan Kijang, saya memang boleh bagi 4/5 bintang lah. Mereka bermain dengan sangat cemerlang, berjaya untuk bermain dengan compact, berjaya untuk blok percubaan dan berjaya untuk membaca game pasukan Perak dengan sangat baik. Untuk goalkeeper pasukan KJ Rangers memang mantap, cemerlang semalam. Beliau berjaya menafikan beberapa percubaan yang dilakukan oleh pasukan Perak dan bertindak cemerlang untuk memastikan yang gawang gol beliau tidak tewas dalam 90 minit yang pertama. Jadi memang pujian harus diberikanlah kepada goalkeeper pasukan KJ Rangers semalam. Jadi secara overallnya Perak memang deserve untuk menang selepas banyak percubaan. Dan untuk pasukan KJ Rangers pula, mereka tidak bernasib baik untuk mengheret pasukan Perak ke
sepakkan penalti walaupun bermain dengan bertahan dengan sangat baik dan goalkeeper dah bertindak cemerlang. Namun tak ada rezeki lah, yang mana rezeki lebih berpihak kepada pasukan Perak untuk layak ke second round Piala FA. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.